Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adlina binti Ma'anan. Nombor matrik saya 1812368. Hari ini saya akan membentangkan tentang 4 teknik di air, iaitu pertama ialah teknik-teknik keyakinan di air, kedua ialah teknik water trading, ketiga teknik kemahiran kuak dada ataupun breaststroke, keempat teknik kemahiran kuak rangkang ataupun front crawl. Pertama ialah teknik-teknik keyakinan di air. Individu hendaklah memastikan memakai jaket keselamatan atau dikenali sebagai life jacket. Ikatkan tali yang disediakan pada baju keselamatan. Pastikan terdapat whistle pada setiap baju yang dipakai. Baju keselamatan perlu dipakai dengan kemas dengan memastikan ia tidak tertolak ke atas apabila terapung. Kedua ialah apungan dengan menggunakan life jacket. Latihan bernafas. Cuba berdiri di dalam air, tarik nafas melalui mulut sahaja dan selamkan muka. Apabila nafas tak dapat ditahan lagi, dengan perlahan hembuskan melalui hidung. Selepas semua udara dikeluarkan, angkat muka daripada air dan tarik nafas. Teknik kedua ialah apungan. Aktiviti apungan. Apungan mempunyai 3 jenis. Pertama ialah apungan berdiri, iaitu dengan mendepakan tangan, bernafas dengan tenang. Kedua, apungan terlentang berserta berbaring dengan meluruskan kaki ke hadapan, mendepakan tangan, bernafas dengan tenang dan terlentang. Ketiga, ialah apungan meniarap, rebahkan badan ke hadapan dan luruskan kaki. Seterusnya ialah teknik water trading. Pertama, gunakan kedua-dua tangan dan kaki anda. Gunakan keempat-empat anggota badan anda dengan badan menegak. Jika anda memusingkan badan anda mendatar dan mula menendang dengan kaki anda dan mendayung dengan kaki anda akan mula berenang, bukan water trading. Kedua, pastikan kepala anda tegak dan pernafasan anda normal. Pastikan kepala anda berada di atas air dan cuba perlahan mengawal pernafasan anda. Perlahankan nafas anda akan membantu anda bertenang, menjimatkan tenaga dan water trading lebih lama. Ketiga, gerakkan lengan anda secara mendatar. Jika anda menggerakkannya ke atas dan ke bawah, anda akan bergerak ke atas dan kemudian bergerak ke bawah semula, kerana anda perlu menariknya kembali ke atas. Gerakkan tangan anda ke hadapan dan ke belakang dengan tangan anda tertutup menghadap cara ia bergerak. Ini akan mengekalkan bahagian atas badan anda. Seterusnya, gerakkan kaki anda secara membulat atau hentak kaki anda ke depan dan ke belakang. Jika anda menggerakkan kaki anda secara bulat, jangan halakan kaki anda dan pastikan kaki anda kaku. Jika anda menendang ke depan dan ke belakang, halakan kaki anda ke bawah dan hentak kaki anda sentiasa. Seterusnya ialah teknik kemahiran kuak dada atau breaststroke. Pertama, sebelum memulakan kuakkan air, terapung pada kedudukan meniarap yang mendatar dan kemas bahu air. Kedua, kepala perlu selari dengan badan serta memandang ke depan atau berat hanya sedikit di bawah paras air. Dekatkan serta panjangkan tangan dalam air, kaki di belakang lurus dan rapat. Kuatkan bermula dengan menarik tangan keluar, ke belakang dan ke bawah ke titik hampir dengan bahagian depan bahu. Kaki dikekalkan pada keadaan lurus dan rapat di belakang. Tangan yang berada di depan pada paras bahu mula digerakkan dalam bentuk bulatan, siku hampir dengan badan, bersedia untuk melakukan pemulihan atau kembali ke kedudukan awal yang membawa tangan ke depan badan bagi gerakan tangan selanjutnya. Pada ketika ini, perenang biasanya menarik nafas kerana mulut bebas daripada air. Semasa pemulihan, tangan dipanjangkan ke depan sama ada di atas permukaan air atau sedikit saja di bawah permukaan air. Pada masa yang sama, kaki digerakkan ke punggung. Sisi peha dijarakkan, ibu jari kaki menghala ke belakang sementara lutut jauh daripada garisan sisi peha. Semasa gerakan tangan untuk pemulihan atau kembali ke posisi asal hampir selesai, tapak kaki digerakkan keluar sedikit dan kaki menendang kuat ke belakang dan keluar sedikit semasa melakukan pergerakan pecutan. Selari dengan permukaan. Dan akhir sekali ialah teknik kemahiran kuat rangkang atau front crawl.
Pertama, rintangan. Posisi badan ketika berenang dengan gaya kuat rangkang seharusnya mendatar atau pada paras sedikit bawah permukaan air. Ini juga bergantung kepada komposisi badan seseorang individu terbabit. Sewaktu meluncur di dalam air, kedudukan kepala haruslah sesuai dan berubah untuk membolehkan kedua-dua tumit kaki berada sebaik-baiknya di bawah paras permukaan air. Secara keseluruhan, ia akan mengurangkan rintangan hadapan ketika berenang gaya kuat rangkang. Ia juga akan mengurangkan rintangan pusaran yang terhasil ketika berenang dan seterusnya menjadi semakin laju ke hadapan dan lancar. Seterusnya ialah gerakan tangan. Bahagian lengan dan tangan menghasilkan pergerakan kayuhan yang utama dalam gaya kuat rangkang. Keberkesanan dalam kayuhan kuat ini adalah berdasarkan faktor berikut. Tangan memasuki air dengan rintangan yang kurang iaitu dengan ibu jari telunjuk yang akan masuk dahulu dalam air dan diikuti dengan pergelangan tangan. Ketika ini, siku tangan itu perlu lebih tinggi daripada pergelangan tangan ketika fasa memasuki air untuk kuat rangkang. Ini. Tangan akan terus meluncur ke hadapan sehingga lurus sebelum tangan yang berada di bawah air akan melakukan kuat rangkang di mana akan menghasilkan tekanan untuk menolak air di dalam air dan menghasilkan pusat pergerakan dalam keadaan menyeret atau drag. Tangan akan terus menguat sehingga tangan mencecah permukaan air di mana tangan itu akan melepaskan tekanan untuk meminimumkan rintangan dalam gaya kuat rangkang. Gerakan kaki. Kaki menghasilkan kestabilan tekanan dan tujahan. Walau bagaimanapun, kesan atau impak kayuhan atau tendangan kaki ketika di dalam air akan menyebabkan pergerakan menjadi lurus dan tegak. Tetapi bukaan kayuhan yang melebihi 30 cm atau 12 inci akan menyebabkan rintangan hadapan terhasil dan seterusnya memperlahankan kelajuan renangan. Kayuhan kaki yang dalam juga akan menyebabkan tekanan pusaran terhasil di bahagian belakang dan akan mengakibatkan kelajuan dan pergerakan menjadi perlahan. Untuk mengatasi masalah ini, kaki perlu berada dalam keadaan fleksi pelantar di mana sendi kaki ke bawah. Keadaan ini menyebabkan kaki menjadi lurus ketika kayuhan dan meminimumkan rintangan kerana keseluruhan kaki berada dalam keadaan lurus atau mendatar.